cuba Pak Long tengok akhlak orang Hamas ni lagu mana Pak Long. Beza dengan orang-orang Yahudi, beza dengan orang kafir Pak Long oi. Nah, jaga elok, tak sentuh pun Pak Long oi. Siap makan bagi kenyang. Tengok daripada hantar 2-3 video Pak Long, video yang paling dahsyat Pak Long, sampai kawan tu sayang nak tinggal kumpulan Hamas tu Pak Long. Tapi kita beruntung Pak Long, negara kita Allah tak letak bagi perang macam Palestin Pak Long. Mau perang macam Palestin Pak Long, jalan awal kita. Tu iman kita dengan budak-budak Palestin jauh beza. Umur budak Palestin 16 tahun. Tapi beriman mereka sangat-sangat tinggi iman mereka kepada Allah. Kita umur 61. Nah, belum rasa, belum nak bertaubat, rasa dah mulia dah. Tu kita. Apa Pak Long? Saya petik satu kisah Pak Long. Satu orang budak umur 16 tahun. Dia kerik ke atas satu kertas. Dia tulis di atas satu kertas dosa apa yang dia buat selama seminggu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, dan tidak lupa pada hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni kita nak sambung pengajian tentang adab. Adab yang seterusnya berkaitan adab berjiran ataupun adab bertetangga. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tak lari daripada berjiran dengan manusia. Ya, baik duk rumah kampung, baik duk rumah taman, baik duk rumah apartmen, rumah flat dan sebagainya, kita tak lari daripada hidup berjiran. Maka kita kena tahu apa hak jiran-jiran. Ya, apa hak jiran yang perlu kita tahu. Dan jiran pun perlu mengaji. Semua manusia perlu mengaji supaya kita ni tak menjadi orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Hadirin hadirat. Di antara adab-adab berjiran. Yang pertama kata ulama, qala musannif, tidak menyinggung perasaan tetangga, jiran dengan perkataan ataupun perbuatan. Kerana hal tersebut hukumnya adalah haram berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Qila wa man ya Rasulullah? Qala, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Dan demi Allah tidak beriman. Beliau bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak beriman tu wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, iaitu seseorang yang tetangganya tidak merasa aman daripada gangguannya. Bila kita hidup secara berjiran ni tuan-tuan, kita kena jaga satu sama lain. Baik dari segi kita nak perbaiki rumah, nak renovate rumah, nak buat apa sekalipun balong, kena bagi tahu jiran. Sebab apa? Sebab orang kata, nak bab pada kita lah ni bahasa ringkas. Hari-hari ni, sejak kebelakangan ni, bila mana seseorang itu nak renovate rumah dia, dia renovate suka hati dia ya. Nah, dia duduk rumah taman. Nah, duduk rumah taman. Nah, duduk rumah taman, kita nak renovate, kita ada rumah ni aku beli, suka hati aku nak buat apa? Betul. Nah, tapi jangan duk buat zalim pada orang. Kadang-kala orang dah buat ukuran dia dengan cantik dah. Buat laluan angin cantik dah. Macam jalan lah balong weh. Tu jalan raya tak ada jalan yang straight. Sebab apa? Ada jalan yang orang kata lenggokkan dia tu lawan orang kata tidak terkena angin. Supaya tak jadi apa-apa. Hak tu orang bak JKR tahu lah balong weh. Ni kita nak habak kedudukan rumah. Bila mana kita duduk berjiran, nah, kita nak tambah rumah depan rumah kita. Nak buat satu bilik. Ruang tamu kan nak buat bilik kan nak buat apa ke? Kita kena bagi tahu kepada jiran supaya tidak mengganggu jiran. Ni saya rasa nak tambah bilik sikit depan garah kereta ni. Nah, tanya awak, anak makin duk tambah dia bilik tak cukup, kena buat bilik satu lagi. Tak apa dia kata. Makanya kita boleh buat balong.
Yalah. Ni kita hidup berjiran tak peduli. Kadang-kala kita buat renovate rumah kita, bata belah rumah kita, kita plaster, kita simen, kita buh cat. Tapi bata sebelah rumah jiran kita, tuan-tuan, tinggal terkontang-kanting, simen pun dak, apa pun dak. Belum? Ni bukan hak aku, betul belum? Tapi bila kita hidup berjiran ni kena jaga belum? Nah, walaupun jiran kita itu bukan orang Islam. Nah, sebab apa? Nabi tak pernah zolim akan orang-orang kafir belum? Melainkan orang kafir yang ingkar perintah Allah, baru Nabi buat bagi balasan pada mereka belum? Nah. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu nak bang ada kita. Bila hidup berjiran ni kena jaga. Nah, tu kata Nabi SAW, nak pilih kawan kena cari 3 benda. Siapa-siapa nak dapat kawan, yang kawan dia tu bagus, kawan tu baik, kena tengok 3 benda. Apa dia? Yang pertama, kawan kita itu mestilah diakui oleh isterinya bahawa sepanjang dia hidup dengan laki dia tak pernah buat khianat, tak pernah buat zolim dengan orang, maupun keluarga sendiri. Laki dia tak pernah buat naya, tak pernah nak pukul orang, tak pernah nak cari pasal dengan orang. 1. 2, kena tanya pula anak-anak dia lagu mana. Ayah hang ni macam mana? Alhamdulillah, setakat duk hidup dengan dia, bagus belaka, tak ada lagi benda jahat. Yang ketiga, kata Nabi SAW, cari orang yang boleh buat kawan bila mana dia boleh menjaga hati jiran tetangga dia. Kalaulah hati jiran dia boleh jaga, tuan-tuan, nescaya orang lain dia pun akan boleh jaga. Tu kita ni, tuan-tuan, kalau nak bicara bab keimanan, kita masih lemah bab iman. Termasuk saya. Hello. Termasuk kita, termasuk saya, bab keimanan masih lemah. Nah, bayangkan Nabi SAW ketika mana satu perang, muka Nabi ni berdarah. Sampailah satu ketika Nabi tahan darah itu daripada terjatuh di atas muka bumi. Lalu sahabat pun tanya, "Ya Rasulullah, pasal apa duk pergi tahan darah tu? Biar je lah dia jatuh atas muka bumi. Biar je menitik atas muka bumi. Biar menitik atas tanah." Kata Nabi SAW, "Wahai sahabat, kalau kamu nak tahu, jikalau darah aku setitik sahaja jatuh di atas muka bumi, atas tanah ini, nescaya orang-orang yang menyerang kita itu akan diazab oleh malaikat Jibril." Malaikat Jibril kata apa dia? "Ya Rasulullah, seandainya satu titik darah kamu jatuh atas tanah, nescaya kami turunkan bala kepada orang yang melawan engkau, wahai Rasulullah." Tolong. Tu Nabi sayang pada kita, still tahan darah supaya tak tumpah. Tu Nabi tak buat zolim balung. Nah, kan depa duk viral 2-3 hari ni balung. Nah, cara Hamas, cara orang kata satu kumpulan yang Pak Long duk panggil Hamas. Ada orang panggil Hamas tu jahat lah apalah Pak Long. Cuba Pak Long tengok akhlak orang Hamas ni lagu mana Pak Long. Beza dengan orang-orang Yahudi, beza dengan orang kafir Pak Long oi. Nah, jaga elok, tak sentuh pun Pak Long oi. Siap makan bagi kenyang. Tengok depa duk hantar 2-3 video Pak Long, video yang paling dahsyat Pak Long, sampai kawan tu sayang nak tinggal kumpulan Hamas tu Pak Long. Sebab apa? Jaga dia elok. Nabi punya sayang pada kita. Itulah orang-orang yang mengikut jejak langkah Nabi SAW. Takkan buat zolim kepada orang yang tak menzolimi mereka. Mereka hanya menentang orang yang buat jahat pada mereka. Buat jahat pada saudara mara kita, Pak Long. Tu kita ni kalau nak panggil orang yang beriman, Pak Long, tak layak masuk saya. Kita hari-hari ada dosa. Dosa dengan jiran, dosa dengan orang kadang-kala main masjid cantik dah. Main masjid pakai slipper dia, balik masjid kebas slipper orang buat balik. Slipper orang tu pula slipper ustaz tu, masalah agak Pak Long oi. Contoh, Pak Long. Nah, slipper ustaz, slipper Jepun pun balas. Nah, Pak Long. Nah. Betul tuan-tuan. Nah, tu kan ustaz pula balik kaki ayam.
Takkan ustaz nak balas selipar surau pula kot. Nah, belum. Dosa mengalir tak berhenti lah belum. Nah, Pak Long balas selipar ustaz. Ustaz pula tengok selipar tak ada, dia balas selipar masjid, tak abang dah buat balik. Nah, belum. Kalau minta izin dia gagah, dia pun balas buat balik gak. Serupa belum. Nah, nampak lagi tak? Nah, tu orang-orang di bumi Gaza belum. Dia tak mau kita pi tolong depa mati syahid belum. Sebab apa dia sebut? Kami ni walaupun jasad kami mati, tapi roh kami masih hidup. Kita, jasad kita hidup, tapi roh kita mati. Makna, masjid surau, sunyi daripada majlis ilmu. Belum? Adalah 2-3 kerat belum. Hak main dengar kuliah tu belum, bukan semuanya sihat belaka. Nah, pernah satu tempat tuan-tuan kuliah saya pergi tuan-tuan ada 5 orang. Nah, tuan-tuan kira ramai lagi. Ni 5 orang je belum. 5 orang pula, 2 orang kena kencing manis. Faham lah orang kena kencing manis ni belum. Keluar masuk dah kali keluar tak masuk-masuk dah. Nah, belum. Bukan Bukit Pucung belum, tempat lain. Nah, belum. Tinggal 3 orang. 3 orang pula kena bom awal. 2 orang syahid, tinggal seorang. Tahu syahid, tidur awal belum? Nah, tinggallah seorang ustaz tengah-tengah, dia pun tengah-tengah. Ustaz gelak, dia tak gelak. Dia gelak, ustaz tak gelak pula dah. Rupa-rupanya cek-cek lepas kuliah, hak seorang tu pekak badak pula belum weh. Apa pun tak guna hari tu. Mainlah majlis ilmu belum. Bimbang kita terdapat fitnah yang cukup besar belum weh. Belum, bila mengaji bab adab ni belum. Nak kona pikan lain, dia payah kona belum weh. Duk cari nak kona tak boleh kona ni. Belum. Nah, tak jumpa lagi kona lagi. Tapi nak sebut apa dia? Nabi sebut, tidak akan lurus keimanan seorang selagi mana tidak lurus lidahnya berbicara. Tidak akan lurus lidahnya berbicara selagi mana hatinya tidak lurus kepada Allah. Kadang-kadang orang kata apa dia? Ustaz, saya ni ustaz mulut je jahat, hati baik. Belum? Siapa rajin guna ni belum? Nah, saya ni ustaz nampak je mulut celupak lagi ustaz oi, tapi hati saya bagus. Mampu. Nah, belum? Apa yang keluar daripada mulut kita, itulah hati kita belum? Kalau nak, apa yang keluar daripada mulut kita, itulah hati kita. Kemudian, nak sebut pada keimanan kita tak lurus. Tak lurus macam mana belum? Lah ni orang buat tak tahu. Saudara mara kita, tambah pula Allah musim orang duk boikot beli barang belum oi. Ada setengah orang, dia cakna, dia jaga sungguh, dia tak buat benda tu. Dia boikot tu. Ada setengah orang jenis apa dia? Ya Allah, nak boikot apa ustaz oi? Beli Coca-Cola tu bukan untung apa, RM1 je depa dapat. Betul RM1 dapat belum? Tapi RM1 2 butir peluru boleh beli dan 2 butir peluru boleh tembak anak-anak kecil belum? Nah. Baru 2 butir, itu depa dok buat pengkiraan belum? Nah, kematian yang paling ramai satu hari mencecah dekat 100 orang belum adalah perang kali ni belum. Nak abang ada kita. Tuan-tuan nak ke tengok orang tembak pala? Tu kata dia, tidak lurus keimanan seseorang. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, orang yang beriman akan merasa sakit bila mana orang beriman yang lain terkena musibah. Seperti mana salah satu anggota badan yang sakit, maka anggota badan lain tidak boleh tidur. Pak Long sakit gigi, mata boleh tidur tak Pak Long? Orang nak sakit pucung tak nak sakit gigi lah. Doa sekali Pak Long bagi sakit gigi Pak Long, payah sangat Pak Long. Nah. Sakit gigi, mata tak boleh tidur. Pak Long. Sakit apa pun tak boleh tidur ke darah lah. Tapi kita beruntung Pak Long. Negara kita, Allah Ta'ala tak bagi perang macam Palestin balung. Mau perang macam Palestin balung, jalan awal kita. Tu iman kita dengan budak-budak Palestin jauh beza. Umur budak Palestin 16 tahun. Tapi beriman mereka sangat-sangat tinggi iman mereka kepada Allah. Kita umur 61. Nah, belum nak bertaubat, rasa dah mulia dah. Tu kita. Apa balung? Saya petik satu kisah balung. Satu orang budak umur 16 tahun. Dia kerik ke atas satu kertas. Dia tulis di atas satu kertas dosa apa yang dia buat selama seminggu. Sebelum dia mati kena bom balung, dia kerik satu kertas dulu.
Ni kita sebut ni Pak Long bukan orang lain, saudara mara kita yang seislam dengan kita, yang satu kalimah sama dengan kita. Pak Long, apa dia? Dia tulis atas satu kertas dia habaq apa? Dia cerita pada kita pada hari Isnin, dia kata apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada hari Isnin aku tidur dalam keadaan tidak berwudu. Dia rasa berdosa Pak Long. Kita tak semayang terus. Dia tidur tak berwudu, rasa berdosa. Kita tak semayang. Dia tulis, aku malam ni tidur tak berwudu. Dia tulis. Esok pula mai hari pada dia. Hari Selasa pula dia tulis pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tulis pula dalam kertas tersebut, dia habaq pada kita pada dia. Hari Selasa aku gelak sangat kuat. Tu pun rasa berdosa belum? Kita nikmati kehidupan dunia sampai lupa pada Allah, tak rasa berdosa. Beza dengan mereka belum? Hari Rabu, dia tulis, apa dia? Aku tidak solat pada Isyak pada waktu dia. Kita bukan tak solat pada waktu belum, qada siap. Betul, kita nak sembang bab iman, kita masih lemah bab iman. Belum. Dia kata apa dia? Hari Rabu, aku tak sembahyang Isyak tepat pada waktu dia. Hari Khamis pula, aku menjaringkan gol. Aku rasa bangga dan aku rasa hati aku hebat. Dalam hatiku aku rasa paling hebat. Dia rasa berdosa pada Allah Pak Long. Ada sifat sombong. Tu satu. Boh gol je Pak Long, oi. Bukan buat apa. Tapi dia rasa besar dosa dia. Sebab apa? Iman dia sangat tinggi di sisi Allah. Tu. Kemudian hari Jumaat dia tulis apa dia? Sepatutnya aku berselawat pada Nabi sehari Jumaat tu 1000 kali. Tapi hari tu aku dapat selawat 700 kali ya. Belum. Kita tak pernah kira berapa hari kita selawat pada Nabi. Tu kita tak pernah mimpi jumpa Nabi belum weh. Yang banyak jumpa sebut sendiri ya. Belum. Nah. Hari Sabtu pula dia tulis apa dia? Aku terlupa nak zikir pagi. Masuk belah petang, kena bom, jatuh rumah, hancur rumah. Hari Ahad mereka korek, baru jumpa jenazah dia Pak Long. Budak 16 tahun. Kita ni tuan-tuan duk main semayang, tapi still buat zolim pada orang. Yang kata jaga jiran ni Pak Long pada dia. Sampai kata ulama, harta pokok orang. Tuan-tuan ambil pokok orang. Buat congkel gigi. Tak minta izin. Itu pun hak orang Pak Long. Kan ada berlaku. Ada satu orang hamba Allah. Dia buat jual kayu api Pak Long. Jual kayu api. Dan tiba-tiba datang orang kaya beli kayu api. Orang kaya ni sombong Pak Long. Bila sombong, orang balas balik dengan sombong lah. Nah, orang kaya tu pun bagi tahu ni duit kayu api hampir hantar rumah aku. Rumah dia kena naik bukit Pak Long. Siapa sanggup? Tapi nak buat ke mana? Dia ada duit. Dia ada kuasa. Dia boleh buat kita. Budak ni pun pegang kayu api hantar. Tengah-tengah duduk berjalan tuan-tuan, ada benda lekat kat gigi kot. Dia ambil cungkil kayu di gigi, kayu tu di gigi, kayu yang dia bawa tu, dia ambil, dia buat cungkil gigi. Kayu tu dah hak, jadi hak milik orang dah. Sebab bila dia akad jual beli Pak Long, hak orang dah. Walaupun dia tak hantar lagi Pak Long, tapi hak orang. Sambil dia duk hantar, dia ambil cungkil gigi tu, dia cungkil gigi dia, sampai depan rumah orang kaya, dia letak kayu, tak minta izin, dia balik. Nah, tiba-tiba, nah, dimimpi satu orang ulama, dia diazab dalam neraka. Seazab-azab yang boleh. Sebab apa? Sebab dia ambil hak orang tanpa izin. Sama juga bab jual beli Pak Long, kena jaga-jaga. Ni masuk habis sikit Pak Long nak bagi faham. Kadang-kadang bab jual beli kita buat lebih kurang. Disebut satu orang ulama nama dia Ibrahim Adham. Wali Allah, hebat dia ni Pak Long. Zaman dia saja dia sebut pada dia, zaman aku 1000 orang, seorang je layak boleh masuk syurga. 999 orang, belum tentu. Zaman dia, zaman kita, balik awal. Zaman Ibrahim Adham, ketika mana Ibrahim Adham pergi ke kota Mekah, bila nak balik ke bumi Palestin, bumi Aqsa, dia pun beli sebungkus buah kurma. Bila dia suruh kawan tu bungkus buah kurma, dia pun ambil 2 biji. Duk sangka yang 2 biji itu hasil daripada yang dia beli.
Dua biji ni yang aku beli kot. Dia pun ambil makan 2 biji. Sampai di bumi Palestin, datang malaikat bagi tahu kepada dia, wahai si fulan, amal ibadat kamu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Taat kamu Allah Ta'ala tak terima. Dia tanya, pasal apa? Pasalnya kamu memakan 2 butir kurma hak orang Arab yang ada di bumi Mekah tanpa minta izin. Balong. Makan harta orang dua pandu balong tanpa izin balong, tak terima amal ibadat selama setahun. Keesokan pagi keluar matahari, Ibrahim Adham pun bergegas daripada masjid, orang kata daripada bumi Aqsa, pergi ke Mekah pula cari orang Arab yang dia ambil buah kurma tanpa izin. Sampai tempat tu dia tanya, mana si tua yang menjual buah kurma? Kata budak tersebut, si tua itu telah meninggal dunia. Sakit bila oi. Lepas tu Ibrahim Adham pun bagi tahu, ni kamu waris dia. Ya, saya nak minta izin kerana saya makan 2 biji kurma daripada hasil orang tua tu. Halal pun lebih kurang balong, barulah amal ibadat dia rasa manis dengan Allah. Tu orang soleh balong oi. Tu kita kalau setakat kita boleh semayang 5 waktu balong. Tolong tanya diri kita. Apa dia? Saya nak petik sikit kalam daripada Syekh Mutawalli Sya'rawi. Apa kata Syekh Mutawalli Sya'rawi? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, hidup kita kena kejar 5 benda. 5 benda ni balong kena cari. Apa dia balong? Pertama, kena cari redha daripada Allah. Tanya kita, selama tuan-tuan duk pinjam nyawa daripada Allah, boleh duk bangun semayang, boleh duk sedekah, boleh duk baca Quran, boleh duk berzikir, boleh duk buat amal ibadat, puasa Ramadan. Tuan-tuan tolong tanya, kita dah dapat redha daripada Allah ke belum? Redha ni pada tuan-tuan, terjemah dalam bahasa kita, puas hati daripada Allah. Kalau tak puas hati lagi balong, kena selidik, mungkin kita ada something wrong dengan jiran. Balong. Kita ambil hak orang, kadang kalau kita buat kenuri. Buat kenuri sambut hari jadi ke, sambut hari lahir ke, sambut apa tuan-tuan. Bila panggil orang ramai, tolong minta izin kepada jiran tetangga kita. Sebab apa? Bimbang takut orang terparking depan rumah dia. Ganggu dia, menyusah dia. Benda tu pun dititik berat balong. Tu Pak Long tengok adat orang dulu-dulu, bila pi panggil kenuri rumah orang, dia akan habaq dekat tuan rumah tu. Ni kalau rumah aku esok kenuri ada bising-bising sikit, aku minta maaf depa nak pasang speaker, nak marhaban. Dia habaq Pak Long. Tak apa dia dah, setakat marhaban tu tak apa. Jangan duk melalak panggil hujan turun sudah. Pak Long. Kita hari ni pasang, tak minta izin dah, tak habaq dah. Pasang terus. Ni masalah. Balong, tu orang duk doa tidak ada berkat dalam majlis kita balong. Apa dia? Panggil rumah lain pula. Ni aku nak panggil hang makan kenduri rumah aku ni. Tapi tu nak abang lah. Mungkin aku jemput orang dekat 5,000 orang. Takut ramai lagi depa terparking depan rumah hang, aku minta izin nak. Baru ada keberkatan balong. Baru orang mai tu doa pada kita kesejahteraan. Ni tuan-tuan panggil orang mai ramai bagus dah. Jamu orang makan bagus dah. Tapi kita buat zolim pada orang pada dia. Tanah orang jadi tak elok sebab orang duk parking kereta, sebab mai kenduri rumah kita. Semua tu kan dititik berat balong. Benda ni memang Nabi jaga sungguh. Nabi memang jaga sungguh. Dia takkan buat zolim pada orang lain balong. Bayangkan. Kan ada dalam hadis dia pun duk cerita. Wallahualam balong. Hak Nabi sebut, wahai sahabat, pernah tak aku buat zolim kepada hampa semua? Mai seorang sahabat kata, ada ya Rasulullah, kamu pernah pegang ekor pari terkena tubuh badanku ya Rasulullah. Aku nak balas balik. Marah sahabat yang lain balong. Sahabat lain kata apa dia? Sebelum hang nak buat Rasulullah, buat kat aku dulu. Punya marah. Balong. Tu nak gambarkan pada kita, macam tu pun Nabi minta maaf. Apatah lagi kita hamba yang biasa ni balong. Tu sebelum nak tidur malam, minta maaf. Minta izin. Minta maaf dekat anak bini. Buang rasa sombong, minta maaf pada bini kita. Kosongkan sebelum kita malam. Sebelum kita nak tidur, kosongkan dengan bini kita. Ni kalau hari ni abang tak nak jalankan tanggungjawab, abang minta maaf anak. Esok kira lain pula balong oi. Syukur kita tidur dalam keadaan dimaafkan.
Tidak dalam dapat keampunan. Tidak dapat kemaafan. Itulah yang paling tenang, balong. Kalau nak abang ada kita nah. Tu Nabi jaga sungguh balong. Cari keredaan daripada Allah yang pertama. Yang kedua, kena cari pahala. Buat pahala sebanyak boleh balong. Mai majlis ilmu, mai kuliah, mai sembahyang jemaah. Balong. Yang ketiga, kena cari keampunan daripada Allah. Cari keampunan. Macam mana? Sedekah, istighfar, selawat, zikir. Buat baik dengan orang. Orang buat jahat, kita balas baik. Tapi payahlah tuan-tuan. Kalau orang buat jahat, kita nak balas baik. Kiamat dunia balong. Nah. Halo. Nampak payah. Kan kata Pak Long, saya pun serupa 2 kali 5, 10 Pak Long. Mudah sebut nak buat payah. Macam orang kata kat saya lah. Dia kata, Ustaz, sabar nah. Allah uji. Pondok Ustaz, ayat duk banjir. Allah uji. Sabar kat dia. Hang tak kena, cuba hang kena. Aku penat-penat basuh rumah, hang tak kena. Pak Long, kita marah Pak Long. Betul. Saya kena dengan Mak Long sebelah rumah. Rumah saya ayat tak masuk. Saya buat rumah tinggi sikit. Pondok saya tu saya buat rumah tinggi sikit. Rumah Mak Long ni rendah, Mak Long. Asal hujan je ayat masuk rumah dia. Saya pun pergi abang turun-turun pintu rumah, tengok-tengok banjir. Dia pun tengok abang kat dia, keluar Mak Long tu. Mak Long, macam mana? Macam mana apa boleh berenang dah? Saya pun abang kat dia, sabar dah. Sabarlah rumah yang tinggi, rumah aku tenggelam. Dia punya marah tu, Mak Long. Tu kita kata dia, mudah sebut nak buat payah. Kalau nak, payah. Tu nak abang ada kita tuan-tuan. Payah. Tu beza tuan-tuan. Tu tuan-tuan nak buat apa secara berjiran ni tuan-tuan, minta abang dulu jiran-jiran kita. Takut mengganggu. Malam-malam pula tak payahlah nak melalak sampai lebih-lebihan. Orang nak tidur, orang nak relax balong. Ni duk melalak kalau suara sedap tak apa balong weh. Tu nak abang pada kita. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Taala. Sebab apa? Ni Nabi abang mai. Kita habis daripada dia. Cari keampunan. Yang keempat, cari rahmat daripada Allah. Usaha balong cari rahmat Allah. Bagaimana kita dapat rahmat? Kata Imam Ghazali, tanda seseorang itu dapat rahmat, dia diberikan hidayah. Apa hidayah tuan-tuan? Jalan petunjuk. Tuan-tuan duduk saja-saja, boleh sedekah al-ikhlas untuk mak ayah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita boleh sedekah kat mak ayah kita. Boleh sedekah untuk diri kita. Sedekah anak bini kita balong. Tu saya bimbang. Takut. Orang dulu-dulu mati sebab baca Quran. Kita mati sebab baca Facebook. Tak jahanam balong. Jahanam balong tu kena jaga. Kena banyak baca surah Al-Ikhlas balong Cuma nak abang. Lepas ni start hujung-hujung dunia ni balong, kena memperbanyakkan baca surah Al-Kahfi. Kerana kita dah tak lambat dah balong tak lambat dah. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi telah pun ada di akhir zaman ni balong. Ada dah. Tuan-tuan balik tengok ayat 1 sampai 10, 100 sampai 10, 110, Allah Ta'ala cerita ada 4 fitnah yang paling besar. Telah pun berlaku pada kita hari ni balong. Cuma pengeluar fitnah tu yang belum keluar. Nama apa? Dajjal. Fitnah dia ada dah. Pengeluar fitnah tu tak ada lagi balong. Ada balong? Ada. Na'udzubillah min dzalik. Moga Allah Taala pelihara kita balong. Tu saya sebut cari rahmat daripada Allah. Mai majlis ilmu, mai dengar kuliah. Paling koman tak boleh sangat dengar di masjid, carilah online. Pi cari nama-nama orang kata YouTube hak boleh dipercaya balong. Sebab apa? Ada YouTube tak boleh percaya orang balong oi. Macam-macam tu ada. Macam sahabat kita dia buat khalifah untuk semua. Tuan-tuan pi cari di YouTube. Ada punya balong. Sebab apa? Semua nak cerita pada kita benda yang baik-baik belaka. Tak ada masa dah. Itulah masa kita untuk dekat diri dengan Allah balong. Yang kelima, kena cari keberkatan daripada Allah. Bila kita berkat, umur kita berkat, rezeki kita berkat, hidup kita akan tenang. Bagaimana nak tenang tuan-tuan? Jangan duk buat zalim pada jiran tetangga kita. Tambah pula Allah ni pula jenis kereta Ezos derah-derah Pak Long. Pak Long nak perangai enjin dah. Tak gaduh Pak Long rem sampai orang lain terkejut beruk Pak Long. Tahu lah Ezos Pak Long paling derah. Ezos kereta Pak Long ya. Ni dak start pagi berapa macam orang kata Ezos kereta masuk layak lagi Pak Long.
Ya, memanglah edah kita paling derah. Tapi hormat jiran tetangga. Ada anak kecil terkejut ke dengar kita punya ezah. Sian ke orang balung. Ni orang yang beriman, dia pasti fikir tentang saudara mara dia balung. Orang yang tak beriman, dia akan fikir hawa nafsu dia balung. Tu kita kena jaga. Kemudian kata ulama, yang kedua, tidak mengganggu anak ataupun pembantu ataupun barang-barang milik tetangga. Jangan ambil hak orang balung oi. Ni tengok jiran kita letak tangga depan rumah, kita pun ambil. Dengan apa dia? Nanti aku abang kata aku ambil tangga. Tak. Sebelum tuan-tuan nak ambil tangga tu kena habaq dulu. Ni lambat lepas orang lambat. Orang letak depan rumah, kita ambil. Allahu Akbar tuan-tuan. Baru letak saya, kita ambil. Aku kenal dah, tak apa. Dia tu jenis tak ada masalah. Balung, jangan. Jangan. Nak ambil hak orang, jangan. Kena minta izin dulu balung. Ni pinjam sakmat tangga nah. Ambil. Baru kita boleh ambil balung. Selagi tak bagi, lagi tu jangan duk ambil. Balung, tu nak bang ada kita. Sebab apa? Daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sebahagian berkata, wahai Rasulullah, fulanah, terdapat satu orang perempuan, dia selalu berpuasa pada siang hari dan bangun tahajud pada setiap malam dan mengganggu tetangganya. Beliau berkata, beliau ni siapa? Nabi sebut, fulanah itu berada dalam neraka Allah. Sebahagian sahabat berkata, ya Rasulullah, terdapat seorang perempuan, dia hanya solat fardu dan sedekah beberapa biji keju dan tidak mengganggu tetangganya. Beliau berkata, Nabi sebut pada dia di dalam syurga. Ni ringkas nak abang pada kita balung. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ada satu orang fulana, semayang 5 waktu tak tinggal, tahajud tiap-tiap malam tak pernah tinggal, tapi hidup dia suka menyakiti hati jiran, tetangga dia. Maka kata Nabi SAW, tempatnya dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tanya sahabat ni, ya Rasulullah, ada satu orang perempuan, dia jaga semayang 5 waktu ya. Lepas tu duduk sedekah beberapa biji keju ataupun buah kurma. Kata Nabi, orang itu dimasukkan dalam syurga di dalam syurga yang paling tinggi balong. Tu hidup kita jangan buat zalim pada jiran. Atau sekalipun tuan-tuan, tu bila kita sebut harta wakaf, semua orang beriman wajib jaga daripada jatuh kepada orang kafir. Kalau nak, bila sebut harta orang beriman, harta wakaf, wajib kita jaga daripada jatuh tangan orang yang kafir balong. Tu tuan-tuan tengok perang di kota Melaka. Sultan daripada Demak datang, tolong bantu, tolong perang sehingga dia meninggal dalam peperangan tersebut. Dia bukan orang Malaysia balong oi. Orang daripada negara Demak ke negara mana nu balong, mai nak bantu orang Islam. Sebab apa? Sebab dia rasa diri dia Islam balong oi. Kita hari ni biar pergi kat depa lah. Biar pergi kat depa lah, depa perang kita dah kalau buat apa? Insya-Allah orang ni balong. Tu kata fitnah yang disebut dalam surah Al-Kahfi, ada 4 fitnah telah pun berlaku hari ni balong. Apa dia? Saya ringkaskan balong oi. Sebab bab kita tak kena tapi saya kena agak balong nak abang pada kita. Yang pertama, fitnah berkaitan dengan agama. Hari ni balong. Fitnah berkaitan dengan agama. Saya sebut satu-satu dulu. Sekali saya urai balong. Yang kedua, fitnah berkaitan dengan harta benda. Fitnah berkaitan dengan harta benda. 2. 3. Fitnah berkaitan dengan ilmu. Dalam surah tu Allah Ta'ala cerita, fitnah berkaitan dengan ilmu. 4. Dalam surah tu Allah Ta'ala cerita apa dia? Fitnah berkaitan dengan kuasa. Ada belum? 4 benda ni confirm ada. Kita tengok fitnah agama. Hari ini terjadi. Orang Islam sendiri mengejek akan amal ibadat orang Islam. Belum? Orang Islam sendiri boleh duk pergi condemn, boleh duk pergi komen, duk kata dekat satu orang mufti baru ni. Mufti tu sebut betul dah belum oi. Dia keluar satu statement, siapa-siapa yang buat sembahyang jamak qasar pergi ke program maksiat, sembahyang dia Allah Ta'ala tak terima. Mufti tu kata. Ramai hentam dia belum. Ramai orang kata apa dia? Dia nak ambil kerja Tuhan, dia nak jadi Tuhan, dia seorang je surga, orang lain neraka. Ni masalah.
Yang komen tu Pak Long bukan orang kafir Pak Long, weh. Orang Islam sendiri. Itu dipanggil fasik Pak Long. Pak Long, jaga-jaga Pak Long. Bukan orang lain, orang Islam. Na'udzubillah min dzalik Pak Long. Tu kena jaga. Tengok pula, lepas daripada tu tuan-tuan, ada satu orang manusia. Tuan-tuan kalau sebut, kenal. Tapi tak payah nak sebut lah. Sebab mereka duk viral gambar video dalam TikTok Pak Long. Pak Long main TikTok ah. Pak Long tak main komen sepanah balik main lu Pak Long, weh. Buka TikTok lu Pak Long. Dia buat satu video pada Pak Long. Dia kata, kalau hampa nak kaya, hampa belilah tanah ni. 7 keturunan makan tak habis. Dia kata. Dia sebutlah nama satu orang non-Muslim tu Pak Long, weh. Dia sebut nama satu orang non-Muslim tu. Kaya dia. Kaya. Mai Jabatan Netizen Malaysia yang beriman. Beriman juga Jabatan Netizen Malaysia ni pun. Komen di bawah tu dia kata apa dia? Nak kaya semayang duha. Jabatan Netizen pun. Hello. Komen pula lagi satu apa dia? Nak kaya semayang subuh 2 rakaat. Semayang sunat subuh 2 rakaat. Sebelum subuh semayang lu dia kata. Kaya. Orang hentam dia macam-macam malu. Kemudian tak lama lepas tu dia keluarkan satu video pula. Dia kata apa dia? Hampa yang semayang duha tu dah kaya ke belum? Hampa yang dah semayang sunat 2 rakaat sebelum subuh tu dah kaya ke belum? Aku yang tak semayang kaya je jalan awal. Belum. Sebab apa? Kata ulama, siapa-siapa yang mengejek tentang ibadat orang Islam boleh jatuh murtad Balong. Na'udzubillah min dzalik. Jaga-jaga Balong lah. Tu nak bak dah kita Balong. Hati-hati. Itu fitnah agama Balong. Tu baru Dajjal tak keluar Balong. Mau Dajjal keluar, lagi binasa kita. Sebab apa? Fitnah Dajjal yang paling dahsyat. Apa dia? Fitnah dia boleh menghidupkan mak ayah yang telah mati. Padahal tak boleh Balong. Dajjal diberikan gelaran Al-Masih. Nabi Isa diberikan gelaran Al-Masih. Al-Masih saja yang boleh dia bunuh Dajjal Balong. Orang lain tak boleh. Orang yang ada kuasa boleh bunuh ada kuasa Balong. Nampak ada kita. Dajjal ada kuasa, ada. Boleh turun hujan, boleh sembuh orang sakit. Itu fitnah agama. Dia menghidupkan orang yang telah mati. Azan dulu Balong. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Jadi saya nak sebut berkaitan dengan fitnah Dajjal tadi, berkaitan dengan fitnah agama. Apa dia tuan-tuan? Bila mana Dajjal datang kepada manusia-manusia dan dia bagi tahu, wahai si fulan, aku ni adalah Tuhan kamu, kata Dajjal. Ada manusia kata, ya betul. Betul ke? Betul dia kata. Aku boleh hidupkan yang mati. Nak aku hidupkan mak ayah hang. Dia pun serulah mak ayah kawan tu. Mak ayah kawan tu bangun serupa. Muka sebiji, hidung tak lari, mulut tak lari. Serupa macam mak ayah dia. Sebiji. Lalu kedua orang mak ayah tadi pun bagi tahu kepada anak dia. Wahai anakku, ini Tuhan kamu. Sujud sembahlah pada dia. Rupa-rupanya itulah fitnah agama pada tuan-tuan. Yang bangun dua orang tadi bukanlah mak pak yang betul. Tapi itulah iblis yang menyerupai mak ayah dia Balong. Dajjal tak boleh hidupkan yang orang mati Balong dah. Tu kita bimbang Balong. Bimbang fitnah dia. Fitnah berkaitan agama. Mailah majlis ilmu. Mai majlis ilmu tuan-tuan. Sekurang-kurangnya kita keluar. Kita reti bab tauhid. Reti bab fiqh. Reti bab tasawuf. Ilmu-ilmu yang wajib kita tuntut untuk kita buat amal ibadat. Ni tiap-tiap tahun tanya ustaz soalan yang sama. Bukan kata tak bagus Balong. Tiap-tiap tahun tanya ustaz soalan yang sama. Soalan apa? Nak abang sikit. Soalan dia, ustaz, korek hidung batal puasa? Tu soalan memang regular dah Balong. Saya jumpa ustaz. Ustaz saya terkorek hidung tadi lah. Ustaz batal puasa. Dia kerja nak buka puasa je. Balong. Banyak lagi benda yang kita kena belajar. Tambah pula anak-anak gadis hari ni Pak Long, bab haid pun tak erti Pak Long weh. Bab haid tak erti. Duk ingat haid tu 7 hari je. Pak Long, jalan. Pak Long. Nak bab kita. Dunia akhir zaman Pak Long, mai mengaji. Kalau Pak Long tak mampu nak ajak bini Pak Long bawa Mak Long mai mengaji.
Abang tak reti nak ngajak lah bini abang, bawa mai majlis ilmu, biar ustaz mengajak. Sebab dunia hari ni Pak Long tanpa sempadan. Kadang-kadang tuan-tuan hari ni berlaku, minta maaf lah Pak Long. Kes orang hari ni Pak Long. Ada satu orang hamba Allah tu menikah lain. Semua bini-bini rakyat Malaysia semua stres belakang. Ya Long? Ya. Ada satu orang hamba Allah tu nikah lain. Nah, tu kan orang perempuan seluruh Malaysia Pak Long stres. Macam laki dia pula kena menikah. Tu betul tuan-tuan, Nabi sebut betul. Kadang-kadang punca rumah tangga berpecah belah hari ni sebab kita mengambil cerita orang, kita bawa masuk dalam rumah tangga kita. Tu kita sanggup cari salah laki kita, sanggup cari ini Pak Long. Betul kawan saya baru ni dia nak hurang, dia nak uruskan bab penceraian Pak Long, sakit kepala. Ish, tak tahu dah Pak Long. Siap bini dia kata apa dia? Ustaz, kalau boleh saya nak bercerai sebelum matahari terbenam. Mampu kawan? You know? Tak tahan lah. Masalah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita ambil kisah di media sosial, bawa masuk dalam rumah tangga kita, itu silap. Tuan-tuan, jangan ambil dalam media sosial, tapi ambillah cerita-cerita wali-wali Allah. Siapa dia? Sadatuna Aisyah radhiyallahu an. Aisyah bini Fir'aun. Ambil cerita-cerita Rabiatul Adawiyah, Sayyidatun Nafisah. Semua tu wali-wali Allah yang hebat. Kenapa kita tak ambil teladan daripada kisah-kisah wali Allah? Hak kita duk ambil semua benda jahat belaka Pak Long. Na'udzubillah min dzalik. Sebab apa? Tu pentingnya ilmu. Pak Long dah. Bila Pak Long ada ilmu, Pak Long akan kontrol keluarga Pak Long dengan baik. Pak Long akan jaga dia dari segi tutup aurat. Hari ni orang bangga bini boleh buka aurat tunjuk dekat orang lawa Pak Long. Tak ada apa nilai di sisi Allah. Tu fitnah agama. Hari ni orang tak mau main majlis ilmu. Masjid surau tersegam indah. Lawa, ada ikon. Tapi kita tak main. Yang kedua, fitnah berkaitan dengan harta. Apa dia tuan-tuan? Manusia sibuk mencari harta benda sampai tak ada masa main majlis ilmu. Kuliah tak boleh main. Tu ke anak nak buat benda amal ibadat dalam keadaan najis, kita tak boleh kawal. Bini kita pula basuh baju, campur aduk habis. Hak anak berak pun campur, hak mu campur tuan-tuan, campur aduk habis. Sebab apa? Kekurangan ilmu, bukan tak ada ilmu, kurang ilmu. Belum. Kata bodoh marah belum weh. Lepas tu nak panggil nama apa? Betul. Orang kata ustaz tu ustaz je, cerdik alim semua bodoh belaka. Hak tu je perkataan. Nak panggil jahil, tuan-tuan kata nampak macam jahat pula. Dia lebih kurang lagu ni lah Pak Long. Bodoh, jahil, bengong, bahlul, bongok, satu mak, satu pak. Bodoh agak tu pun. Pak Long. Tu nak abang kita. Saya pun bodoh lagi Pak Long. Duk mengaji. Pak Long. Tak ada siapa yang paling pandai Pak Long. Walaupun hang periksa boleh A belaka. Sebab apa? Yang dinilai oleh Allah Ta'ala adalah ibadat yang hati kamu lillahi ta'ala. Bukan lillahil makhluk. Bukan lillahi dunia. Pak Long, ni ada dunia. Cinta pada dunia, harta benda. Betul Pak Long. Kadang-kadang sebab harta, manusia boleh bercerai-berai. Tak faham apa itu nafkah, boleh cerai-berai. Pak Long, dunia lah. Yang ketiga, fitnah berkaitan dengan ilmu. Apa dia tuan-tuan? Hari ini orang yang menyampai benda-benda benar disekat supaya tidak menyampai benda benar. Majlis maksiat dijalankan. Bila orang buat bantahan jangan duk buat, mainlah orang-orang fasik yang Islam tapi dosa pun disokong. Belum, komen yang bukan-bukan, kata kita bukan-bukan. Tuan-tuan tak ingat ke bala daripada Allah 2 tahun, 3 tahun tuan-tuan kita kena COVID. Duk kurung di rumah tak keluar pergi mana. Waktu sebelum kurung tuan-tuan, badan kita macam pokok kemucut. Kurui. Kena kurung badan besar macam ayam gajah. Nak kata apa dia? Duduk makan je dalam rumah, tak buat apa. Mayang pun tak boleh main. Majlis ilmu pun tak ada. Takkan tuan-tuan nak suruh Allah Ta'ala kiamat dunia. Semua dalam kejahilan baru kita nak bertaubat. Tu belum. Yang kedua, fitnah berkaitan ilmu pada dia. Orang suka berbantah antara satu sama lain. Nabi tak buat amalan ni. Bid'ah. Nah, orang suka berbantah-bantah.
Ni tak ada dalil ni. Kalau ada dalil, umai dalil. Ni kata akhir zaman. Hak golongan ada ilmu yang suka bergaduh balong oi. Patutnya selagi benda tu tak mensyirikkan Allah, lagi benda tu tak terpesong akidah kita dengan Allah, tak payah nak kacau lah tuan-tuan. Banyak lubang lagi kita boleh kacau apa dia. Tempat orang buat maksiat boleh kacau, tak kacau. Tapi hak ibadat kita kacau. Mampuih balik awal. Tolong, tu fitnah ilmu balong nak. Tu kerosakan di Arab Saudi kerana ada orang mengeluarkan fatwa membolehkan maksiat balong. Tu maksiat hari ni banyak. Tu dalam doa terakhir Nabi minta doa. Doa tu didengar oleh para sahabat. Nabi minta Yaman sejahtera. Nabi minta orang kata Lubnan ke apa, Palestin sejahtera. Syria sejahtera. Tiba-tiba nama Arab Saudi tak ada. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan Arab Saudi? Tak ada pun dalam doa. Kata Nabi SAW, mula-mula akan menjadi kehancuran bermula daripada Arab Saudi balong. Nak tengoklah ni konsep macam mana balong oi. Betul dah Nabi sebut, tapi kita tak mau ikut. Along, tu nak bang ada kita. Yang keempat, fitnah berkaitan dengan kuasa. Manusia dapat kuasa, lupa janji dia dengan manusia. Ada kuasa, Islam ditindah. Na'udzubillah min dzalik balong. Rujuklah dengan ulama, pakak-pakak belaka balong. Ada alim ulama mengaji lebih alim berbanding dengan kita balong. Ilmu dunia tak boleh lawan dengan ilmu yang ada pada alim ulama. Tuan-tuan ingat Koman Spana? Ilmu ni tuan-tuan. Kan ada mereka buat kajian ilmu falak. Dulu ni orang pakai ilmu falak, tapi ilmu falak tu diangkat oleh Allah Taala balik. Sebab apa? Semua betul belaka. Nah, ada seorang aja yang dia tahu. Tahu bila? Sebab bila orang tanya dia, bila malaikat Jibril ada di mana? Dia tengok dia sebut, lah malaikat Jibril duduk di bumi. Tu dia tuan-tuan. Ilmu falak waktu tu. Lah diangkat dah tuan-tuan, bukan kita tak betul. Ada yang boleh jadi, ada yang tak jadi pada orang. Ramalan je. Tapi dulu ada. Bayangkan yang mai tanya waktu tu adalah malaikat Jibril sendiri tanya kepada dia. Dia tanya, wahai si bulan, ni nak tanya sikit lah. Lah ni malaikat Jibril ada di mana? Depan dia tu. Dia pun nak tengok, mengikut hari, mengikut pusingan, mengikut apa semua. Ilmu falak, dia ada lakaran dia balong. Nah, ulama-ulama Fatani memang banyak alim bab ilmu falak balong. Orang kita lemah sikit. Tapi ulama Fatani dia kemah bab ilmu falak balong oi. Tu yang mereka sebut pada kita. Ramadan tahun bila keluar tiang-tiang yang berwarna merah. Nah, ada satu orang dalam Malaysia ni pun ada yang terror yang pandai bab ilmu falak. Ustaz apa nama? Ustaz tu lah lupa dah balong oi. Nah, dia duk bab pada kita gambaran lakaran bila nak jadi ni tuan-tuan, punca dia macam mana. Tujuan dia bukan suruh kita jadi orang kata beli makanan kumpul cara mengejut dah. Buat persiapan akhirat lebih penting daripada paklong buat persiapan dunia. Beli barang penuh TI seolah-olah nak kiamat esok tak ada benda makan. Dah, iman kita tu kena refurbish balik balong oi, kena bersih balik, kena kembali pada Allah balong baru tenang balong dah. Tu nak bab pada kita fitnah kuasa hari ni balong. Di insya-Allah cukup sekadar tu saja balong. Cuma nak kata dua aja hari ni, jangan menyakiti hati jiran kita balong. Jemaah kita ke apa ke, jangan duk menyakiti balong dah. Ucapan kita, cakap kita, jangan duk buat zalim. InsyaAllah balong, cukup sekadar tu saja balong oi. Ada rezeki kita jumpa lagi lain masa lain hari. Yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk tu dari masa sendiri. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin.